Cikgu dah tanda, kamu boleh juga refer pada yang mana cikgu dah tanda tu untuk kamu tengok kamu punya latihan tu betul ke tidak. Kamu boleh tandalah sendiri dalam buku kamu. Okey, yang penting kamu dah dapat konsep pengiraan dari segi halaju dan juga pecutan. Okey, hari ini kita nak tengok subtopik 11.2 iaitu graf gerakan linear. Inilah yang cikgu tanya di awal-awal bab dulu. Adakah kamu dah pernah belajar ni dalam matematik? Sebab dalam matematik ada tajuk ni juga, luas di bawah graf. So cerita dia lebih kurang sama saja. Jadi untuk tajuk graf gerakan linear ni, kita akan tengok dua jenis graf. Ni boleh refer buku teks kamu muka surat berapa ni dalam buku teks? Kalau dalam buku teks kamu muka surat. Okay, thank you Durga. 235. Okay, so dekat situ kita boleh tengok ada dua jenis graf sebenarnya yang akan kita lihat ataupun kita akan kaji, iaitu graf sesaran masa dan juga graf halaju masa. Graf sesaran melawan masa dan graf halaju melawan masa. Okey, jadi kita macam mana kamu nak tahu bentuk graf atau nama graf itu ialah apa? Kita tengok pada dia punya paksi tu. Okey, pada dia punya paksi tu ada di label. Okey, ada di label. Macam contoh paksi ni, graf ini adalah merujuk kepada graf sesaran masa. Okey, graf sesaran masa. Kenapa nama dia graf sesaran masa? Sebab kalau kamu tengok pada paksi Y-nya adalah sesaran, pada paksi X-nya adalah masa. Jadi graf ini adalah graf sesaran melawan masa. Okey, graf sesaran melawan masa. Jadi dalam graf sesaran melawan masa, dia akan menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Maknanya contohnya kamu nak naik basikal. Okey, daripada mula kamu belum bergerak sampailah kamu dah bergerak sejauh 100 meter dalam masa lebih kurang 12 saat. Okey, lebih kurang 12 saat ni kamu dah bergerak 100 meter. Jadi itu contohlah, itu pergerakan. Jadi bila sesuatu objek itu dia bergerak, dia akan mesti melibatkan pergerakan dia tu. Sesaran dia dah berapa jauh, masa dia dah berapa lama. Itu maksudnya sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Maknanya sesaran lawan dengan masa. Okey. Ni adalah contoh graf sesaran melawan masa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Okey. So dalam graf ini cikgu punya. Okey, dalam graf ini kita ada pergerakan-pergerakan ataupun titik-titik. Kalau kamu tengok daripada daripada O pergi ke A pergi ke B pergi ke C pergi ke D. Jadi ini ditunjukkan dalam graf kamu, dalam buku kamu lah. Maksudnya kamu boleh tengok dalam buku ni. Jadi pergerakan O ke A, titik O ke titik A. Okay, kita tengok titik O ke titik A. Oi. Okey, titik O ke titik A. Okey, titik O ke titik A. Cikgu punya dah terpisah ni daripada graf tu, tapi kamu boleh tengok. Dia kata kecerunan OA adalah positif dan seragam. Maksud dia apa? Kalau kita tengok dia bergerak, kalau kamu boleh nampak ni dia adalah garis yang bergerak seragam. Sekata je dia gerak dalam garis lurus dari O ke A. Sekata. Itu maknanya dia seragam. Okey, halajunya adalah seragam. Maksudnya budak itu bergerak 50 meter. Okey, dia bergerak, mana cikgu punya pen? Pen cikgu dah merajuk tak tahu kenapa. Okey, dia bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan halaju seragam. Itu maksud kecerunan ataupun maksud titik OA yang kita boleh nampak dalam kita punya graf. Okey, seterusnya adalah AB. Okey, AB. Right, AB. Oh my god, pen cikgu. Okey, AB, kecerunan AB adalah sifar. Okey, kenapa dikatakan kecerunan ini adalah sifar? Dia tak nak bergerak, pen cikgu.
Okey, kecerunan AB adalah sifar. Apa maksud sifar? Kosong. Okey, kenapa kita namakan kecerunan dia kosong? Sebab kalau kamu tengok AB ni, garis AB ni, dia adalah bentuk apa? Dia adalah bentuk mendatar. Ya, dia mendatar. Dia bukan naik bukit. Nampak tak? Di jalan rata. Dia mendatar. So bila dia mendatar, maknanya kecerunannya adalah sifar. Dia tidak ada bukit. Kalau dia tak ada bukit, tak ada cerun. Cerun dia mesti garis yang condong. Kalau dia garis dia flat, mendatar macam tu, kita kata kecerunan dia sifar. Bila kecerunan sifar, bermaksud halajunya juga adalah sifar. Maknanya budak itu berada dalam keadaan rehat dari saat kedua hingga saat ke-8. Apa maksud dia? Kalau tadi dia bergerak, contoh dia naik basikal lah. So pada AB ni dia buat apa? Kalau pada OA tu dia bergerak dengan halaju seragam. Pada AB tu dia buat apa? Pelajar, ini idea? Pada titik AB, dia apa? Dia apa Hairizan? Tak dengar? Tak jelas. Dia apa? Bukan salah. Ulang balik. Dia apa? Dia duduk diam. Duduk diam. Dia duduk diam. Kalau dia naik basikal, masa ni dia tak gerak. Dia tengah beli air tebu dekat tepi jalan. Okay, dia duduk. Basikal dia duduk kat situ diam-diam. Okay, basikal dia duduk kat situ diam-diam, dia tidak bergerak. Itu maknanya dia berada dalam keadaan rehat. Okay? Itu maksud dia yang dimaksudkan sebagai halaju sifar. Okey, pada titik BC. Okey, pada titik BC. Okey, macam mana rupa garis tu? Macam mana rupa garis tu kalau kita tengok? Dia dah mula ada kecerunan. Dia sama macam AB, betul? So, dia adalah positif sebab dia ke kanan. Okey, dia ke kanan. Okey, maknanya kecerunan dia positif, dia semakin naik daripada titik B ke titik C, dia semakin naik secara seragam. Sebab itu kita kata dia positif. So, samalah kes dia, halajunya seragam. Dan apa cerita dia? Bila kata halaju seragam, budak itu mula bergerak semula sejauh 50 meter dengan halaju seragam. Halaju seragam ini ditunjukkan oleh bentuk garis yang licin macam ni. Macam tu. Kalau dia tidak seragam, kalau dia tak seragam, cikgu punya pen cikgu tak tahu kenapa. Kalau dia tak seragam, dia naik. Tapi dia mungkin naik macam tu. Nampak tak? Dia tak seragam. Ni dia ada gigi-gigi ataupun dia ada tangga-tangga-tangga. Yang itu kita katakan dia sebagai dia tidak seragam. Tapi kalau halaju seragam, maknanya dia adalah garis lurus yang ada kecerunan positif. Okey, semakin meningkat. Okey, itu cerita di BC. Sekarang cerita di CD. Okey, CD. Okey, apa cerita di CD? Kalau kita tengok, kecerunan dia negatif. Kenapa negatif? Cuba jawab, kenapa negatif? Kakak tolong. Kenapa kecerunan negatif? Pelajar? Sebab turun ke bawah. Sebab dia turun. Kali ni dia ada bukit juga, tetapi dia turun bukit. So kalau dia turun bukit, maknanya dia punya sesaran dia semakin berkurang lah, semakin berkurang. Dia ada kecerunan, tetapi kecerunan dia adalah negatif. Maknanya apa? Maknanya cerita dia, halaju dia negatif, dia semakin perlahan. Dan dia perlahan secara seragam, iaitu bergerak dalam arah yang bertentangan. Maknanya budak itu berpatah balik, nampak ni, berpatah balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan halaju seragam. Itu makna kecerunan bagi sesaran negatif. Ingat kita dah lihat juga pada dalam kelas yang awal-awal masa kita baru masuk bab ni, cikgu dah cakap tentang apa beza sesaran positif dan juga sesaran negatif. Kalau sesaran positif tu, dia tambah dia punya jarak ke depan. Kalau negatif tu dia patah balik. Dia patah balik pada arah yang bertentangan. Boleh faham tak untuk graf sesaran masa? Ada yang tak faham? Ada yang nak ulang? Cikgu nak ulang balik? Boleh? Boleh faham tak?
Boleh. Okey, boleh Okey, baiklah. Kita nak sambung. Itu cerita graf sesaran masa. Graf kedua yang kita akan tengok adalah graf hal laju masa. Okey, graf hal laju masa. Oh my god. Cikgu punya pen ni kenapa dia merajuk macam ni seminggu tak guna? Okey, graf hal laju masa. Okey, hal laju masa. Maknanya apa macam mana kita nak tahu dia adalah graf hal laju masa? Tengok apa tadi cikgu kata? Macam mana nampak graf sama je kan? Apa beza sesaran masa hal laju masa? Kita nak tengok apa? Macam mana nak tahu graf itu adalah graf hal laju melawan masa? Kita nak tengok, kita kena tengok paksi X dengan paksi Y. ya, label pada paksi Y hal laju, label pada paksi X adalah masa. Maknanya graf ini adalah graf hal laju melawan masa. Okey. Graf ini akan menentukan bila graf hal laju masa ni dia lebih banyak lah. Kalau graf sesaran masa dia hanya tunjukkan sesaran dan juga masa. Untuk graf hal laju masa dia boleh menunjukkan sesaran, hal laju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak. Maknanya dengan graf hal laju masa ni kita tahu sesaran dia berapa, hal laju dia berapa, pecutan dia berapa. Maknanya soalan boleh tanya ketiga-tiga ni lah. Sama ada dia nak tanya sesaran ataupun hal laju ataupun pecutan. Okey, so graf sesaran melawan masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang mula bergerak, ni cerita pasal motosikal. Yang mula bergerak dari titik O. So sama juga dia mula daripada titik O, kemudian dia pergi ke A, daripada A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D. Ini dia punya titik-titiknya. Okey, itu pergerakan dia. Satu yang kamu kena faham lagi tentang graf hal laju masa adalah luas di bawah graf bagi hal laju masa adalah sesaran. Okey, luas di bawah graf. Nampak tak graf ni bentuk apa? O, A, B, C. Graf ni bentuk apa? Apa nama pepejal ni? Kalau kamu belajar dalam matematik, poligon ni apa nama dia? O, A, B, C. Bentuk apa ni? Trapezium. Trapezium, bagusnya. Bentuk trapezium. Dia ada 4 sisi. Dia ada 4 titik, 4 penjuru tetapi 4 bucu dia tu tak sama macam segi 4 tepat. Okey, ataupun segi 4 sama. Dia nampak tak AB ni garis dia lebih pendek daripada garis OC. Tapi dia ada 4 penjuru, dia ada 4 titik. Dia ada 4 sudut. Okey? So nama dia adalah trapezium. Jadi kalau kita kira luas di bawah graf OABC ni, kita akan dapat nilai sesaran. Okey, maknanya kalau soalan tanya, berikan sesaran bagi pergerakan dalam rajah 11.14. Jadi kita kena kira luas dia ni. Okey, luas trapezium setengah kali hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Kan itu formula untuk kira luas trapezium. Okey, kemudian kalau kecerunan graf hal laju masa, kecerunan bagi graf hal laju masa, dia mewakili pecutan. Okay, dia memang bab ini memang fully matematik. Dia punya konsep dia, sains tu kamu kena faham hal laju, kamu kena faham masa. Tetapi calculation, dia punya soalan dia memang dia adalah matematik. Okay, sebab tu cikgu marah bila kamu tak jawab soalan sebab cikgu tak tahu kamu boleh jawab ke tidak. Okay, kalau kamu tak hantar latihan. Okay, baik. Kita tengok cerita. Okay, cerita di sebalik titik OA. Okey, di sebalik titik OA. Kamu tengok dalam buku kamu, muka surat 236. Kamu boleh nampak graf dan penerangan dia di bawah. Macam cikgu punya slide ni, dia dah terpisah. Okey, kecerunan OA adalah positif dan seragam. Siapa yang baru nak masuk tu? Okey, kecerunan OA adalah positif dan seragam. Maknanya, apa yang dimaksudkan dengan kecerunan positif? Tadi kecerunan negatif, Umairah dah jawab, Hizani dah jawab. Apa yang dimaksudkan kecerunan positif? Kalau kita tengok garis OA tu, maksudnya apa? Pelajar, kecerunan positif maksudnya dia apa? Garis atas.
Apa? Garis Naik itu atas? naik. Naik Ya. atas. Ya. Maknanya dia naik bukit. Kalau positif ni maknanya dia naik. Okay, graf itu naik. Dia naik ke atas. Itu masuk kecerunan positif. Okay, maknanya pada masa ini halaju motosikal bertambah secara seragam. Okay, halajunya bertambah secara seragam. Okay, bila halaju bertambah secara seragam, pecutannya juga adalah seragam. Okay, halaju bertambah seragam. Mula-mula dia masuk gear 1, gear 2. Kalau naik motor lah, siapa yang pandai naik motor lah. Dia lebih kurang macam naik kereta juga. Okay, gear 1, gear 2. Motor yang paling stable gear berapa? Kalau kereta gear 5 tu dah okay lah. Dia dah smooth dah. Kalau motor gear berapa? Cikgu tak tahu naik motor. Pelajar, kalau motor sampai gear berapa yang okey, bukan bunyi dia bunyi yang macam menderu je. Dia dah okey, dah boleh dah. Gear 4. Ada gear 4 ke? Gear 4 betul Betul. Okey, betul lah tu. Okay, gear 4 tu dah steady dah. Dah steady dah. Kalau dia nak dia nak bawa motor tu, kita dah tahu dia dah bergerak secara seragam. Dia dah tak ada tersenggut-senggut lagi dah. Itu maknanya pecutannya seragam. Daripada slow kepada laju tu secara seragam. Okey, itu cerita di garis OA. Di garis AB. Okey, AB. Kecerunan dia sifar. Macam mana kita tahu kecerunan dia sifar? Mendatar. Macam mana dia tahu? Mendatar. Titik dia ataupun garisan AB itu mendatar. Dia flat, dia tak naik bukit, dia mendatar. Maknanya kecurunannya sifar. Pada kecerunan sifar, halajunya adalah malar. Apa makna malar? Sama. Maksud sama, seragam. Bukan seragam. Samalah, betul lah. Malar tu dia sama je. Halaju dia sama je. Kalau contoh, cikgu nak tanya dari A ke B ni dia bergerak ke tidak? Kalau tadi sesaran dia tak bergerak. Dia pergi beli air tebu, dia berhenti. Kalau untuk graf halaju melawan masa, AB ni dia bergerak tak? Bergerak. Dia bergerak tetapi dia tidak meningkatkan halaju. Maknanya bila tadi kan cikgu cakap daripada O ke A, dia speed daripada gear 1 sampai gear 4. So bila masuk gear 4, dia dah steady. So dia bergerak secara sama je. Dia tak tukar-tukar gear lagi dah. Kalau dia punya baca meter tu katalah 40 kan. Steady punya steady punya penunggangan motor 40 dah. 40 meter per saat. Okay, so dia steady je. Untuk masa daripada 5 saat kepada 10 saat. Dia bergerak kalau halaju malar ni dia bergerak. Dia bukan sesaran yang malar. Kalau sesaran malar dia tidak bergerak, dia berehat. Kalau halaju malar dia bergerak tetapi sama je. Okey? Jadi pada masa ini kita katakan kita katakan pecutan motosikal tadi adalah sifar. Pecutan dia sifar sebab dia tidak meningkatkan halajunya, maka pecutannya adalah sifar. Itu pada garis AB. Now BC. BC, kecerunan adalah negatif sebab dia turun bukit dan seragam. Okey, halaju motosikal berkurang. Halajunya berkurang secara seragam. Maksudnya motosikal bergerak dengan pecutan negatif atau nyah pecutan seragam. So macam mana dia punya keadaan dia ni? Nyah pecutan ni maknanya apa? Kalau kita nak cakap bahasa mudah dia. Nyah pecutan tu maksudnya? Berkurang. Berkurang secara seragam. Apa yang berkurang? Kalau kita naik motor, macam mana yang dia mengalami nyah pecutan tu? Bila kita nak buat apa? Nak berhenti. Bila kita nak berhenti. Contohlah kan lagi lebih kurang 50 meter lagi nak sampai rumah. Mesti kamu akan turunkan kelajuan motor tu sebab kamu tahu lagi 50 meter kamu akan berhenti. Maknanya motor tu kena berhenti. Jadi kamu dah mula tekan brake sikit-sikit sampailah kamu stop.
Tak adalah kamu daripada 40 meter sesaat tadi, kamu terus tekan brake dan terus stop. Itu yang kita namakan brake mengejut. Kita jarang-jarang buat macam tu. Kita mesti akan slowly, akan turunkan halaju sehinggalah kita mencapai halaju sifar ataupun kita katakan kita berhenti. Jadi daripada bergerak kepada berhenti, tempoh itu kita katakan ia mengalami nyah pecutan seragam ataupun pecutan negatif. Okey, pada keadaan CD, kamu jangan lupa CD tu ada tau. Walaupun dia dah tak ada graf dah kat situ, tapi dia masih ada dalam graf. Dia dah tak ada bentuk dah, dia macam garis lurus sahaja. Kecerunan CD adalah sifar. Okey, kecerunan dia sifar kali ni. Halaju motosikal adalah sifar. Halaju dia kalau kamu tengok, C tu kosong. Kan? Maknanya motosikal berada dalam keadaan pegun. Pegun apa? Apa maksud pegun? Apa makna pegun? Tak bergerak. Tidak bergerak. Makna dah sampai rumah lah ni. Kan? Dah sampai rumah, dia dah parking. Okey dah. Maksudnya motosikal berada dalam keadaan pegun. Okey, dalam kata lain, pecutan motosikal itu adalah sifar. Okey? Boleh faham? Boleh faham tak? So dua keadaan, dua graf, iaitu graf sesaran masa dan graf halaju masa yang kamu kena faham di dalam subtopik ini. Okey, di dalam subtopik ini. Baik, kita ada contoh-contoh penyelesaian, contoh masalah dan juga contoh penyelesaian masalah yang ditunjukkan dalam muka surat 237 dan 238 bagi kedua-dua graf tersebut. Okey, kita tengok graf yang pertama. Graf pertama ni adalah graf sesaran masa. Okey, tengok dia punya part C. Tengok graf ini dia merujuk kepada sesaran melawan masa. Okey, graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Dia cuma cakap gerakan linear je, ni soalan. Dia tak cakap pun graf itu graf apa. Kamu yang kena faham sendiri. Yang ni sebab dia dah bagi tajuk, nak bagi tahu ini graf sesaran masa. Kalau dalam soalan exam, dalam soalan objektif selalunya keluar soalan macam ni. Okey, dia tak akan bagi tahu kamu ni graf sesaran masa ke graf halaju masa. So you sendiri kena pastikan tengok pada paksi Y dia ni apa, sesaran ke halaju. Okey, you yang kena pastikan sendiri. Dalam soalan ni dia bagi tahu dia just gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okey, soalan dia, berapakah sesaran kereta selepas 4 saat yang pertama? Okey, 4 saat yang pertama. So, kaedah penyelesaian dia, kamu bergantung kepada graf ini semata-mata. Okey, jadi cara untuk kita nak tahu sesaran dia berapa, kita pergi kepada masa 4 saat. Okey, kamu tengok ni masa dia 4 saat. Kemudian dia buat apa tu? Macam mana kita nak tahu sesaran dia kat sini? Kita kena ambil pembaris, buat garis putus-putus, okey, kat situ dan kamu akan sambungkan pada line biru ni. Nampak garis putus-putus warna merah pergi ke atas, kemudian sampai kepada garis biru tu, kita pun sambungkan dia pada paksi sesaran. So kita dapat sesarannya adalah 6 meter. Macam tu je. Macam tu je jalan kerja dia. Tak payah tunjuk, tak payah kira, tak payah apa. Kamu guna pembaris sahaja daripada graf itu. Boleh faham tak soalan A ni? Penyelesaian soalan A. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Boleh. Yang lain? Senyap je tu. Senyap tu boleh ke tak boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Yang lain tu yang senyap tu. Cikgu nak tahu boleh ke tak boleh? Faham tak Boleh, penyelesaian cikgu. ni? Ada tak depan mata kamu? Okey, baik. Bagus. Kalau boleh faham, bagus. Sebab simple je pun. Tak susah. Dia macam matematik biasa je. Dia tanya 4 saat yang pertama kan. So daripada 0 kepada 4 saat. So the whole story cerita dia dekat sini. Berapa sesaran dia? So sesaran dia 6 meter. Okey. Tanya berapakah halaju kereta mainan itu dari masa 3 hingga 5 saat. Okey, dia tanya halaju. Halaju bagi graf sesaran masa adalah
kecerunan graf sesaran masa. Okey, dari 3 ke 5 saat. Okey, 3 ke 5 saat. Kalau kamu tengok dekat sini, kamu punya bentuk graf ni daripada 3, okey, mana garis ni? Okey, 3 hingga ke 5 saat. So nampak tak garis itu ada kecerunan? Dia macam cikgu cakap tadi, bila kecerunan tu mana dia naik bukit atau dia turun bukit? Faham tak? So kalau kamu tengok pada 3 ke 5 saat ini, dia mengalami pecutan. Dia mengalami peningkatan dari segi bentuk graf itu. Jadi dia ada bukit, dia naik bukit. So kecerunan adalah, kalau dalam matematik, kecerunan adalah Y per X. Okey, kecerunan adalah Y per X. Kenapalah tulisan cikgu buruk sangat dengan pen ni? Okey, kecerunan adalah, mana dia? Okey, Y per X. Okey, Y. Y adalah apa? Y adalah sesaran. Okey, sesaran dia pada masa 5 saat, sesaran dia adalah berapa ni? 8. Nampak? Pada masa 5 saat, kamu sambung sendiri. Tengok sendiri pada graf kamu. Pada masa 5 saat, sesaran dia adalah 8 meter. Pada masa 3 saat, sesaran dia adalah 4 meter. So, nak kiranya adalah Y. Y tu maknanya dia punya, kalau kita ada segitiga, macam ni. Ini Y, yang ini X. So, Y tu adalah 8 tolak 4. Nampak tak cikgu punya graf yang dah garisan cikgu yang dah tak lurus ni? Okay, cikgu lukis balik Cikgu lukis balik. Okay. Mana pen merah? Okay ni. Okay, kita nak tengok kecerunan. So kita tengok daripada sini pergi sini. So ni adalah Y, yang ini adalah X. Jadi Y tu kita boleh dapat dengan 8 tolak 4 meter. Okay. X adalah masa. Dia nak dari 3 hingga 5. Jadi 5 tolak 3. Okay. So kamu akan dapat lajunya adalah 2 meter per saat daripada pengiraan yang kamu dapat ni. Okay. Boleh tak untuk soalan B? Kamu kena balik kepada formula laju sama dengan sesaran. Y ni adalah sesaran. Okay. Ni adalah Astaghfirullahalazim. Daripada pagi tadi cikgu struggle dengan pen ni. Cikgu tak tahu kenapa. Okay. Y ini mewakili sesaran. X itu mewakili masa. So at the end kamu akan balik semula kepada formula laju ialah sesaran bahagi masa. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham cikgu. Okey, boleh Okey, kita teruskan. Kalau kita ada soalan nombor 2 ni. Okey, soalan nombor 2 ni graf menunjukkan gerakan sebuah motosikal sepanjang litar lurus. Okey, graf apa ni? Graf apa ni pelajar? Trapezium. Cikgu tanya graf apa, bukan bentuk apa. Cikgu tanya graf apa ni? Sesaran masa. Sesaran masa. Graf sesaran masa. Sebab kamu tengok ni, sesaran lawan masa. Okay, so dia masih lagi soalan nombor 2 ni masih cerita pasal graf berdasarkan graf sesaran melawan masa. So dia adalah gerakan motosikal sepanjang litar yang lurus. Okay, dia tanya berapakah sesaran pada selepas 4 saat. Okay, selepas 4 saat. So penyelesaian dia apa kamu buat? Macam mana dia boleh dapat jawapan dia 15 meter? Belajar apa yang kamu kena buat? Macam mana nak dapat sesaran selepas 4 saat? Macam mana dapat jawapan dia kat sini 15 meter? Penyelesaian dia bagi 15 je. Siapa boleh terangkan ni? Buat garis putus-putus. Dari mana? Dari mana nak buat garis putus-putus? Dari masa 4. Dari masa 4 saat. Okey, garis putus-putus pergi mana? Pergi atas. Pergi kepada graf kita lah. Okey, so garis putus-putus. Kemudian sambungkan, dah sampai kat garisan biru, sambungkan ke paksi sesaran. So you akan dapat jawapan dia 15 meter.
As simple as that. Senang je. Tengok graf saja. Okey, soalan B dia tanya berapakah laju motosikal dari 6 hingga 12 saat. Okey, sama juga laju kita boleh kira daripada 6 ke 12 saat ini kita kena cari kecerunan. Kecerunan tadi cikgu cakap dia adalah apa? Macam mana kita nak dapat kecerunan? Kecerunan adalah apa? Y bahagi X. Kan? Y bahagi X. So kalau kamu tengok daripada 6 ke 12 saat. Apa bentuk kecerunan kita ni? Turun bukit ke naik bukit? Turun. Turun bukit. Beza dengan soalan 1 kamu jangan pula apa cikgu tadi cakap lain, ni contoh lain pula. Tak, ni bagi contoh yang ni lah ni, contoh keadaan sebenar. Dan dia turun bukit, tadi naik bukit. So dia mengalami kecerunan juga, turun bukit pun ada cerun. Jadi kita nak kena kira Y tu adalah daripada 12 kepada 6. Kamu jangan pula mana boleh kecil tolak besar. Tak ada, dia memang daripada 12 saat. Kamu kena tengok 12 tu berapa. Maknanya selepas masa yang terakhir 12 saat ni sesaran dia berapa? Sesaran dia kosong. Pada 6 saat sesaran dia adalah 15. Okay, so kosong tolak 15. Masanya adalah masa akhir tolak masa awal. Maknanya halaju ialah halaju akhir tolak halaju awal. Masa adalah masa akhir tolak masa awal. Jadi kat sini kamu akan dapat nilai halaju kamu adalah negatif 2.5 meter per saat. Halaju negatif bermaksud motosikal ni dia patah balik semula. Okay, dia patah balik pada arah bertentangan. Kalau tadi dia daripada rumah, daripada sini dia patah balik ke rumah. Okay, itu maksud halaju negatif. Okay, seterusnya. Untuk contoh soalan, contoh penyelesaian bagi graf halaju masa. Okey, graf halaju masa. Pergerakan sebiji bola diwakili oleh bentuk graf di bawah. Okey, so diwakili oleh bentuk graf di bawah, pergerakan sebiji bola. Dia bagi tahu diwakili oleh bentuk graf di bawah je. Dia tak bagi tahu graf apa. Jadi kamulah kena tengok pada paksi Y dia adalah halaju. Jadi graf inilah graf halaju melawan masa. Soalan dia, berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat pertama? Sesaran bagi graf halaju masa adalah luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf bagi 4 saat pertama. Okey, sekarang baru cikgu nak tanya, bentuk apa ni? Daripada 0 ke 4 saat, graf ni bentuk apa? Bentuk apa belajar? 0 ke 4 saat, bentuk apa ni? Sifar. Oi, Batal. siapa jawab sifar tu? Bentuk luas di bawah graf. Bentuk apa ni? Yang cikgu lorikkan ni, nampak tak? Yang cikgu lorikkan ni bentuk apa belajar? Segi 4. Ya, bentuk segi 4. Okey, bentuk segi 4. Cikgu tanya bentuk. Bila kita nak kira sesaran bagi graf halaju masa, sesaran adalah luas di bawah graf. Jadi kamu kena kira luas ni luas yang cikgu lorikkan warna merah ni. Kalau nak kira ni, kamu kena tahu bentuk apalah, baru kamu boleh kira luas. Baru kita boleh gunakan formula untuk kira luas. So, bentuk segi 4, formula dia apa? Nak kira luas. Belajar apa formula nak kira luas segi 4? Bentuk dia apa? Formula dia apa? Oi, ni matematik darjah 4 lah. Panjang jarak lebar. Ya, untuk kira luas di bawah graf bentuk segi 4, so formula dia adalah panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. Jangan tak kata tak tahu pula.
Jangan kata tak tahu pula bentuk segi empat formula dia apa. Panjang darab lebar. So panjang dia 4 meter. 4 saat ni. Darab lebar dia 1 meter. Okey? Jadi 4 darab 1 maka 4 meter. Sesaran dia 4 meter. Unit sesaran meter sahaja. Meter per saat, ini saat dengan saat dia dah cancel out. Okey? Saat dengan saat kat bawah dah mati. Jadi tinggal meter sahaja. So jawapan dia adalah 4 meter. Itu adalah sesaran. Seterusnya dia tanya pecutan. Okey, tentukan pecutan bola dari 8 hingga 12 saat. Okey, pecutan bagi graf halaju masa adalah kecerunan graf halaju masa. So macam mana nak kira kecerunan? Kecerunan dia samalah kalau kita tengok bentuk dia ni, bentuk garis ni dia turun bukit. Okey, bentuk garis ni turun bukit. Jadi pecutan adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa akhir tolak masa awal. Jadi kat sini kamu akan dapat, mana dia punya jawapan dia? Hilang jawapan dia. Tak ada jawapan dia ke? Oh, hilang jawapan dia. So jawapan dia ataupun dia punya, memang tak ada. So berapa jawapan dia pelajar? Negatif 0.75. So kat sini kamu akan dapat nilai nilai jawapan bagi pecutan bola ni adalah negatif 0.75 meter per saat. Okey? Faham tak? Okey tak okey? Faham ke tak faham? Kalau tak faham tanya. Kalau boleh faham okey tak? Okey, cikgu. Okey, boleh. So kita nak sambung dengan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita ada lagi satu graf halaju masa. Okey, ni dia dah bagi tahu dalam soalan ni. Soalan ni bagi tahu siap-siap dah. Ini adalah graf halaju masa. Cikgu punya pen ni. Okey, graf halaju masa. Di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Okey, nampak ni halaju bahagi masa. Soalan, tentukan halaju masa apabila masanya adalah 4 saat. Dia tanya halaju. Bila masa dia 4 saat. Dan yang kedua, bila masa dia 8 saat. Okey, so macam mana? Halaju pada 4 saat. Okey, halaju pada 4 saat adalah 10 meter per saat. Macam mana dia dapat? Macam mana dia dapat 10 meter per saat jawapan dia? Dia buat apa? Kalau kamu dapat graf ni, kamu ditanya tentang halaju pada masa 4 saat. Macam mana kamu nak tahu? Apa cara dia? Buat garis putus-putus. Buat garis putus-putus daripada 4 saat ni pergi ke Atas. Graf tu, pergi paksi graf tu, kemudian sambungkan dia kepada paksi halaju. So kamu akan dapat jawapan terus kat situ. Senang je. Dia nak halaju pada 8 saat. Cerita dia samalah kat sini. So 8 saat dekat sini naikkan ke atas graf kamu kepada graf garis kepada graf, kemudian kita sambungkan ke paksi halaju. So kita dapat 15 saat. So just mudah saja untuk kira halaju bagi graf halaju masa sebab nilai halaju tu dah ada. Okey, soalan yang seterusnya, cari sesaran pada selang masa 0 hingga 10 saat. So dari 0 hingga 10 saat. Bentuk apa ni? Dia tak pakai trapezium. Dia gunakan segitiga campur segi 4. Pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau kamu pandai matematik kan, kamu guna je trapezium. Setengah darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, tapi kalau tak boleh juga, pecahkanlah, pecah bentuk ni sebab sesaran adalah luas di bawah graf. So luas di bawah graf ni adalah bentuk ni. Warna pink dan warna hijau ni. Jadi kamu kena kira luas dia. Pink ni segitiga, hijau ni adalah segi 4. Jadi luas segitiga campur luas segi 4 adalah sesaran. Okey, luas segitiga formula dia apa?
1/2 darab tapak darab tinggi. Kan? Sebab itulah matematik tu adik-beradik dengan sains. Dia memang adik-beradik kembar. Mana ada matematik kat situ ada sains. Mana ada sains kat situ ada matematik. Sebab tu dia tak boleh berpisah. Okey? Jadi luas segitiga setengah darab panjang darab setengah darab tapak darab tinggi dan luas segi empat panjang darab lebar. So cerita dia sama je. Kamu kena tahu je lah berapa dia punya panjang dia ni. 10 tolak 6. Berapa tinggi dia ni? 15 tolak 0. Okey? Sama juga untuk segitiga setengah kali 6 saat sebab dia punya tapak dia ni 6. Tinggi dia 15. Okey, tambahkan dan kamu dapat 105 meter. Okey, boleh ke tu? Boleh ke? Boleh. Boleh Okey, baik. Cikgu nak kamu soalan praktis formatif 11.2. Tak banyak sangat pengiraan tetapi ada banyak konsep dekat situ. Okay, ada banyak konsep especially untuk soalan nombor 3. Okay, kamu tengok sekejap latihan hari ni yang kamu nak kena buat. Okay, praktis formatif 11.2 muka surat. Muka surat 239. Ya, muka surat 239. Okay, soalan 1 dengan 2 tu tak apa, kamu boleh baca terus dan jawab. Soalan nombor 3. Sebuah kereta mainan bergerak menuruni sebuah landasan licin dan kemudian bergerak lurus melalui permukaan rata yang kasar sehingga kereta mainan itu berhenti. Lakarkan graf halaju masa yang menerangkan gerakan kereta mainan tersebut. So kamu kena buat lakaran sahaja. Kamu tak payah bagi nilai. Cikgu nak nampak bentuk dia tu. Okey, bentuk dia paksi Y ada apa, paksi X ada apa, kemudian macam mana garis dia tu. Kamu wakilkan dengan titik-titik. Katalah dia mula dengan titik O pergi A pergi B pergi C. Apa, bagaimana bentuk dia? O pergi A tu turun ke naik? Okey, B pergi C tu turun ke naik ke mendatar ke? Okey, itu yang cikgu nak kamu lakarkan. Okey, lakar tak payah buat atas kertas graf, buat dalam buku latihan je pun dah okey. Okey, kemudian itu soalan nombor 3. Kamu lakar sahaja, tak payah cerita apa-apa. Soalan 4, tafsirkan gerakan objek berdasarkan bentuk graf di dalam rajah di bawah. So sesaran, dia bagi graf sesaran masa kan, soalan nombor 4 tu. Graf sesaran sesaran melawan masa, tapi dia ada bentuk lengkung. So bagaimanakah pergerakan dia? Okay, bagaimanakah pergerakan dia? Apa terjadi kepada objek itu? Apa terjadi kepada objek yang sedang bergerak tu? Kamu terangkan. Okay, boleh tak? Raja, ada masalah tak? Okay tak? Boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh Okay.